Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana nak gunakan data studio untuk paparkan analisis kehadiran murid setiap hari. Jom kita saksikan. Baiklah, untuk langkah pertama, kita perlu ada data kehadiran murid. Jadi untuk yang belum ada data kehadiran murid, anda boleh tengok video saya sebelum ni. Saya letakkan paparan dekat atas dan juga dalam description kat bawah. Okey, bila dah ada data kehadiran murid, sebagai contoh, saya buka data yang kita buat sebelum ni, iaitu data hadir SKBK. Okey, saya tunjukkan. Ini adalah data kehadiran murid. Data ni datanya daripada Google Form Data daripada Google Form. Jadi kita nak buat paparan form responses ni dalam bentuk data studio. Jadi caranya, yang pertama sekali kita kena buka dahulu web data studio. Okey, cikgu boleh sahaja Google data studio ni. Okay, just type dekat address bar data studio. Dia akan keluar terus Google data studio overview macam ni. Just klik pada tu. Okey, macam saya dah sign in. Sekiranya cikgu belum sign in, kemungkinan dia akan tanyalah, dia akan minta supaya cikgu sign in terlebih dahulu. Okey, jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak buat data studio yang baru. Jadi kita klik pada blank report. Okey, dan automatik dia akan minta kita untuk buka data kita. Jadi untuk ini kita akan buka data kita daripada Google Sheet. Cikgu klik Google Sheets. Kemudian ambil spreadsheet yang telah cikgu gunakan untuk ambil data kehadiran. Macam saya hadir SKBK. Okey, dan untuk ni saya nak ambil form responses. Saya nak ambil data yang daripada Google Form, direct daripada Google Form. Ini bukan analisa ke apa ke, ini direct daripada Google Form. Dan saya klik add. Okey, bila saya klik add, automatik Google Data Studio ni dia akan paparkan satu table. Okey, ini adalah table berdasarkan sheets form responses yang kita masukkan tadi. Jadi dekat table ni, kita tak naklah tengok table macam ni kan. Table ni dia hanya paparkan 4 SAB ada berapa, 6 SU ada berapa, yang kelas yang kita buat tu ada berapa entry. Jadi untuk ni, kita tak nak tengok yang ni, kita nak tengok data harian. Okey, data harian. Jadi apa yang kita nak buat, kalau cikgu pergi sebelah kanan ni adalah panel utama untuk apa yang kita nak buat di data studio. Ni adalah panel utama dia. Okey, sekarang ni kita dekat panel table. Okey, sebab kita select table. Bila kita select table ni, kita berada dekat panel table. Okey, kemudian dekat sini ada date range dimension. Untuk date range dimension ni adalah untuk data studio kenal pasti tarikh. Jadi untuk date range dimension ni saya nak gunakan timestamp. Okey, dekat sebelah sini adalah available fields. Available fields ni adalah semua kolom yang cikgu ada dalam sheet. Okey, contohnya kita buka Google Sheet ni, kita boleh tengok banyak kolom yang kita ada kan. Semua kolom ni yang paling atas ni akan jadi header, akan jadi tajuk bagi setiap kolom. Jadi dia akan masukkan dalam data studio, dia akan gunakan itu sebagai header, sebagai nama field dia. Okey, jadi kita boleh tukar-tukar field ni. Kita boleh masukkan field ni ke dalam dimension untuk dia paparkan dekat table kita. Okay, sebagai contoh saya nak drag subject. Saya nak drag nama dahulu. Okey, nama. Sebab saya nak tengok nama murid. Jadi saya ambil je kolom nama, field nama ni. Saya letak kat dimension. Saya nak gantikan dengan kelas ni. Okey, jadi automatik kat table saya sekarang ni ada nama murid. Okey, jadi saya nak buang record count. Record count ni sebenarnya dia kira nama ni ada berapa, nama ni ada berapa. Jadi dekat matrik ni, kita nak buang record count, just klik add sahaja. Okey, dia akan terus buang record count. Kita tak perlukan record count masa ni. Okey, kemudian kita nak letak lagi field subject. Okey, ini adalah available field subject. Saya nak letak, drag sahaja, tarik masuk ke add dimension. Okey, dah pun masuk subject. Kemudian saya nak letak lagi field apa? Saya nak letak field kelas. Saya klik kelas dan saya drag masuk ke field. Okey, jadi kalau saya nak letak kelas ni selepas nama. Jadi saya just drag sahaja
kelas ni saya letak kat atas selepas nama dan sebelum subjek. Dan automatik paparan sini juga akan berubah. Okey, jadi field ni adalah segala-galanya yang akan menentukan paparan dekat kita punya table. Okey, saya dah ada nama, saya dah ada kelas dan saya dah ada subjek. Okey, sekarang apa yang saya nak buat adalah saya nak betulkan sikit saya punya table ni sebab nampak macam ni je. Okey, kalau tengok dekat sini, table ni paparan dia adalah hingga 100. 1 hingga 100. Jadi tak nak lah sebab kita hanya muat berapa data sahaja. Jadi untuk tukar berapakah paparan data yang dia tunjuk pada kita, kita pergi dekat ni, rows per page. Okey, rows per page ni kita tukar kepada, okey, saya nak tukar kepada ni dah ada lah, dia dah tetapkan ada berapa je yang kita boleh pilih. Saya tukar kepada 20 sebagai contoh. Jadi saya boleh tengok 20 data. Okey, bila saya pergi dekat view, view ni adalah kita nak view macam mana bentuk paparan nanti. Okey, kita klik pada view. Okey, ini adalah paparan dia sampai 20 je. Dah tu mana nama murid lain? Nama murid lain berada pada next page. Okey, klik pada arrow ni. Okey, dia akan pergi pada next page. Okey. Okey, jadi inilah kita punya table. Okey, cuma kalau cikgu perasan, table ni dia paparkan semua nama murid yang ada daripada hari pertama PDPR sehinggalah sekarang. Kita nak tunjuk nama murid pada hari tertentu sahaja. Kita nak tunjuk nama murid pada hari yang terkini. Jadi kita nak tahu untuk hari ini contohnya, kita nak tahu berapa orang murid yang hadir PDPR. Okey, yang login. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita nak letakkan date range. Okey, apa yang cikgu kena buat, pergi dekat insert kat atas ni, insert. Okey, cikgu pergi kat date range control, klik pada sini. Okey, letak kat mana cikgu nak letak. Contoh saya nak letak dekat, okey, dekat sini contoh. Okey, kemudian tengok panel sebelah kanan ni, default date range adalah auto. Kita nak ubah kepada today. Jadi klik pada yang tu dan klik sekali lagi pada anak panah ke bawah ni. Okey, kemudian kita cari today. Okey, dan klik apply. Okey, dan sekarang data studio kita hanya akan paparkan tarikh hari ini. Data yang masuk pada tarikh hari ini berdasarkan table yang kita buat ni. Mana data studio tahu tarikh hari ni budak masuk ramai ni apa semua? Dia ambil daripada date range dimension yang kita buat tadi. Date range dimension ni kita ambil date sudah, kita dah bagi tahu dia apa tarikhnya. Okey. Jadi senanglah kita nak tahu untuk hari tersebut sahaja. Okey, sekiranya kita pergi dekat paparan view, sekiranya kita nak tengok hari ni 18 Jun, 18 Jun ramai ni yang datang, 18 orang semua. Bagaimana pula dengan 17 Jun? Jadi cikgu just klik dekat sini dan cikgu pilih sahaja tarikh yang cikgu nak. Contoh saya nak tahu daripada 17 Jun sehinggalah ke 17 Jun. Jadi pada hari 17 Jun sahaja berapa yang datang, saya klik apply. Okey, jadi 17 Jun tak ada orang. Okey, tak ada kehadiran. Okey, sebab 17 Jun hari cuti kemungkinan. Okey, kita tengok pula 16. 16 ke 16. Okey, klik apply. Okey, 16 Jun ada. Okey, 16 Jun ada murid yang hadir. Okey, jadi sangat-sangat mudahlah sebenarnya. Okey, klik edit balik. Pergi kat paparan edit semula. Okey, sekarang ni kita nak kosmetik sikit, nak cantikkan sikit kita punya table ni. Jadi apa yang saya nak buat ialah saya klik pada table. Saya pergi dekat style. Okey, dekat style ni cikgu boleh ubah-ubahlah paparan table ni. Okey, dekat atasnya ada table header. Table header sama ada nak paparkan ke tak. Kemudian ada font color. Saya nak font color warna putih. Okey, saya tukar je warna putih. Ini size, ini font, font family. Lepas tu table color. Okey, table color kat atas ni saya boleh pilih saya nak warna gelap. Contoh warna ni. Kemudian ni cell border color. Okey, untuk dia punya border dia. Yang ni odd row color saya tak nak ubah. Ini even row color saya nak tukar kepada yang ni, warna ni. Okey, table labels. Table labels okey, tak perlu ubah. Saya rasa saya tak nak ubah. Okey, table body, row number. Row number yang sebelah sini. Tak apa, saya nak ada row number. Kalau tak ada row number, nampak pelik pula. Ok,
Okey, table footer. Table footer ni yang bawah ni kena ada sebab nak tengok page seterusnya kan. Okey, kemudian missing data. Sekiranya missing data ni saya nak buat blank. Maksudnya tak adalah nampak null, tak lawa. Kemudian column 1. Okey, dah betul dah. Dalam left macam ni. Column 2 saya nak centerkan dia. Column 3 saya nak center juga. Okey. Dan ni untuk background. Okey. Jadi dah pun siaplah kita punya table tu. Okey, sekarang kita nak letak pula total count sebab kita tak nak bilang satu-satu. Kalau ni 18 okeylah, mudah nak bilang, tapi kalau ramai susahlah. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita letakkan satu paparan box ni nak tunjukkan berapa yang hadir hari ini. Okey, apa yang kita nak buat? Just klik pada insert. Kemudian klik kepada, kita cari scorecard. Okey, klik pada scorecard. Okey, dan klik contoh saya nak letak kat sini scorecard dia. Okey, dekat sini record count ni dia akan tunjukkan jumlah record yang ada dalam table kita mengikut kepada hari. Okey, kita tengok record count, kita tengok properties dia. Okey, record count sekarang ni adalah dia based on date, dah betul. Kemudian metrik dia adalah record count. Tengok apa metrik dia. Metrik dia kita nak buat nama murid. Okey, nak suruh dia bilang nama murid. Mana nama murid? Okey, yang ni nama murid. Jadi saya klik pada nama. Okey, dah tukar 18. Kenapa tak di 20, sekarang 18? Bermaksud ada nama murid yang 2 kali. Murid masuk 2 kali. Sebab tadi dia kira berdasarkan tarikh. Okey, tarikh sahaja. Sekarang ni dia kira berdasarkan tarikh dan juga nama yang distinct. Okey, nama yang distinct, count distinct. Kalau ni count saja mungkinlah akan jadi 20. Bila count distinct dia akan bilang dan dia akan excludekan yang duplicate. Okey, jadi 18 sahaja. Dan kita boleh tukar. Okey, kita boleh tukar dekat sini. Bila kita klik sini, kita boleh tukar dia punya paparan atas ni. Name dia kita nak tukar kepada jumlah hadir hari ini. Okey, dah pun siap. Kita nak kosmetikkan sikit. Jadi pergi dekat style. Okey, metric name ni saya nak centerkan dia. Okey, metric value pun saya nak centerkan dia. Comparison pun kalau ada saya nak centerkan dia. Kemudian saya nak letak label. Label saya nak letak font color, saya nak putih juga. Okey. Background saya nak warna gelap, jadi saya boleh pilih dekat sini nak warna gelap nak apa. Saya nak ambil warna merah. Okey, macam tu. Okey, dan line color ni saya nak biarkan. Jadi cikgu boleh tengoklah okey apa-apa kosmetik yang perlu. Okey, saya nak ubah sikit yang ni biar nampak semua. Okey, dah pun jadi. Jadi dia tunjuk kat sini jumlah hadir hari ini 18 sahaja. Okey. Kemudian cikgu, kemungkinan kita ada banyak subjek dan juga kita ada banyak kelas. Macam mana kita nak tunjuk subjek tertentu sahaja ataupun kelas tertentu sahaja? Okay, kalau macam saya ni ada satu subjek sahaja tapi ada kelas yang berlainan. Saya nak tengok satu kelas saja, saya tak nak tengok banyak-banyak. Saya nak tengok kehadiran satu kelas saja. Okey. Jadi macam mana cara nak buat macam tu? Jadi kita klik pada insert kat atas ni, insert. Okey, kemudian cikgu pergi dekat drop down list. Okey, drop down list, klik kat sini. Okey, letakkan drop down list dekat mana cikgu nak letak. Contoh saya letak kat sini. Okey. Dan automatic drop down list ni dia letak kelas dah. Okey. Dekat control field ni kita boleh letak kita nak filter apa. Contoh kat sini kelas. Saya kata nak filter kelas kan, ya kelas dah okey dah. Contohnya cikgu nak filter subjek. Cikgu tarik je lah. Okey, field yang ada subjek cikgu tarik dekat, pergi masuk ke control field dan automatik dia akan tukar kepada subjek. Okey, kita balik semula pada kelas tadi. Saya nak kelas, jadi balik control field ke kelas. Jadi saya drag kelas ke control field. Okey. Dan sekarang dekat paparan view, okey, saya boleh pilih kelas mana sahaja yang saya nak tengok. Contoh saya nak tengok kelas okey 4 SAB sahaja. Jadi saya klik pada sini, saya klik ni 4 SAB only. Oh, punya 4 SAB ada seorang sahaja yang hadir. Okey, bagaimana pula dengan kelas 5 SU? Okey, 5 SU only saya nak buat. 5 SU only. 5 SU ada 17 yang hadir hari ini. Okey. Jadi saya boleh juga buat subjek macam saya cakap tadi lah.
Jadi saya boleh copy paste je, Ctrl C, Ctrl V. Okey, sebab saya malas masukkan balik. Dan yang ni saya nak buat subjek. Okey, subjek. Okey, dah pun siap. Jadi cikgu yang ada banyak subjek, cikgu boleh buat berdasarkan subjek dan juga berdasarkan kelas. Mudahlah, mudah untuk cikgu lihat murid-murid tertentu sahaja. Okey, cikgu boleh explore. Cikgu boleh explore data studio ni untuk letak benda-benda lain. Contohnya kat atas ni kita ada shape. Contohnya saya nak buat header lah. Kita boleh guna rectangle untuk buat header. Buat header kat atas ni. Okey, contoh macam ni. Dan kita boleh letak text box. Okey, contohnya text box ni kita boleh insert text box macam biasa. Insert text box saja, kita buat nama kehadiran PDPR kelas SK Beladau kolam. Contohnya. Nah, text box ni, text properties ni kita besar kecilkan, dekat sini ada. Okey. Okey, saya tunjuk contoh, saya lajukan video lah, saya tunjuk contoh cikgu tengoklah. Okey, kita juga boleh masukkan image. Okey, contohnya cikgu kata nak masukkan image logo sekolah contohnya. Kalau ni di logo sekolah, cikgu boleh gunakan fungsi image dekat sini. Image upload from computer. Okey, masukkan logo sekolah. Contoh mana logo sekolah. Okey, contohnya ni logo sekolah. Saya pun masukkan logo sekolah. Okey, masukkan macam ni. Okey, dah pun siap, boleh masukkan. Okey. Jadi ada banyak benda lah yang cikgu boleh explore sendiri sekarang. Sekarang nampak proper sikit kan? Nampak proper sikit lah. Okey. Jadi, selamat mencuba saya ucapkan pada semua. Jangan takut untuk bermain, jangan takut untuk bereksperimen dengan Google Data Studio. Kalau tak jadi, kita buat balik, tak ada masalah. Okey, itu sahaja. Jumpa dalam video seterusnya.